Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Okey, so hari ini kita nak masuk bahagian kedua dalam pengenalan set ni. So kita ada gambar rajah band, set semesta, pelengkap bagi suatu set dan subset. Okey. Jom kita tengok apa benda tu. Okey, apakah set semesta dan pelengkap bagi suatu set? Okey. So, satu set terdiri daripada semua unsur dalam perbincangan disebut sebagai set semesta. Nanti korang akan tengok contoh. Misalnya set di bawah menunjukkan murid-murid yang menyertai satu pasukan kuis matematik iaitu terdiri daripada Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri, Dali, Paisan dan Yana. Dalam perkara ini, 8 orang murid adalah semua murid dalam perbincangan. So, set itu ditakrifkan sebagai set semesta. Maksudnya, itu semua dipanggil set semesta. So dia set semesta, simbol dia macam mana buat simbol dia? Macam tu. Okey. Antara murid itu Amir, Azura, Laila, Sandra, Zamri ialah ahli persatuan matematik. Jika A mewakili ahli persatuan matematik dalam pasukan kuis, maka Amir, Hazura, Laila terdiri daripada Sandra dan Zamri adalah ahli pasukan matematik. Okey, ini dia dalam bentuk set murid yang lain dalam pasukan itu Dali, Paisan, Yana bukan ahli persatuan matematik. Mereka ialah murid lain dalam set semesta yang dikenali sebagai pelengkap. Pelengkap ni maksud bahasa Melayunya kita panggil selain daripada. Selain daripada. Maksudnya ataupun bukan. Okey. Ataupun tak nak. Bahasa se lah nanti korang akan dengar bahasa se sepakai bahasa tu. Okey. So, kena pasti sama ada setiap set yang berikut adalah set semesta bagi 2, 3, 5, 7 atau bukan. Bermaksud 2, 3, 5 dan 7 ni mesti berada dalam ni. Okey, kita cek. Dalam A ada tak 2, 3, 5, 7? 2 ada, 3 ada, 5 ada, 7 pun ada. Bermakna kalau semua nombor yang diberi di atas tu ada dalam A, dia adalah set semesta. Okey. B tu nombor ganjil yang kurang daripada 10. Okey, 1, 3, 5, 7, 9. 2 tak ada. 3 ada. 5 ada. 7 tak ada. Tapi 2 tak ada. Bermakna dia bukan set semesta. Okey, ingat set semesta maksudnya dia ada semua di dalam tu. Okey, jom tengok nombor 6. Okey. Soalan nombor 6 A, dia bagi integer 1 hingga 10. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Macam inilah kita panggil set semesta. Okey, kejap saya buat kat tepi. Okey, set semesta tu. Okey, tengok simbol yang saya buat tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ni kita panggil set semesta. Okey, yang B tu dia nak kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 10. Kuasa 2 sempurna. 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. Sampai 3 sahaja. Sebab dia nak sampai 10. Okey. Kalau dia nak kata pelengkap. Pelengkap. Maksudnya selain daripada ini. Selain daripada yang atas ni. Maksudnya kalau selain daripada yang 1, 4 dan 9, kita ada 2, 3, 5,
6, 7, 8 dan 10. Okey, sekarang korang boleh faham tak maksud selain daripada yang atas ni? Boleh. Boleh? Boleh. Okey, sekarang tengok yang B. Faktor bagi 10. Okey, 1. 10 boleh bagi 1. 10 boleh bagi 2. 10 boleh bagi 3 ke? Tak boleh. Boleh bagi 4 ke? Tak boleh. Boleh bagi 5 ke? Boleh. Boleh bagi 6 ke? Tak boleh. 7, Tak boleh. 8, Tak boleh. 9, Tak boleh. 10. Boleh. Boleh. Okey. So, kita nak selain daripada yang atas tu, selain bersatu, 2, 5 dan 10. Maksudnya tinggal 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Maksudnya selain daripada. Okey, kalau tak percaya, jom tengok jawapan dia. Sir. Itu dia jawapan dia. Nampak jawapan dia sama dengan jawapan yang sebuah? Sir kan? 2. Ha? 2. Oh, 2 terus tersalah. Terlebih sudah. Alright. Padamlah 2. Okey. Jom kita buat. Okey, jom kita buat. Ngantuklah. Okey. Kenal pasti sama ada setiap set yang berikut merupakan set semesta bagi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 atau tidak. Okey. Nombor bulat, adakah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan 15 tu adalah nombor bulat? Bukan. Ha? Bukan. Nombor bulat, nombor bulat. Nombor bulat lah. Maksud dia 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan 15 adalah set semesta. Sebab dia adalah nombor bulat. Okey. Tengok B pula. Dia kata nombor perdana. Betul ke 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 tu adalah nombor perdana? Berada Satu dalam bukan. nombor perdana? 1 bukan. Kan? Jadi kalau 1 bukan bermakna dia bukan set semesta. Tidak. Okey, seterusnya yang C. X adalah integer positif dan kurang daripada 15. Adakah nombor yang sebulatkan ni integer positif dan kurang atau sama dengan 15? Ya. Ya, bermaksud dia adalah set semesta. Set semesta tu macam alam semesta lah. Maksudnya semua. Ada sekolah nama semesta. Okey. Nombor 2. Nombor bulat yang kurang daripada 10. Kurang daripada 10 bermaksud tidak termasuk 10. Okey, kita senaraikan dulu. Nombor bulat yang kurang daripada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. So, tentukan pelengkap bagi setiap yang berikut. Okey, untuk soalan A tu, dia suruh senaraikan gandaan bagi 3. Maksudnya gandaan bagi 3, sifar 3. 3, 6, 9. Maksudnya dia tak nak 3, 6, 9. Tak nak 3, 6, 9. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Ingat, nombornya kena kurang daripada 10. Okey, seterusnya yang B tu dia nak nombor perdana.
Daripada 1 sampai 9 tu, yang mana satu nombor perdana? Okey, yang mana satu nombor perdana? 2, 3, 5, 7 adalah nombor perdana. Tetapi pelengkap dia maksudnya tak nak nombor perdana. Tak nak nombor perdana, nombor yang tinggal ialah 1, 4, 6, 8 dan 9. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Confirm faham Siapa tak faham tolong bagi tahu sir. Okey. Okey, saya teruskan Okey, bagaimanakah anda mewakilkan set semesta dan pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah van? Okey, sebelum saya pergi ke gambar rajah van, bukan van kereta tu bukan Okey, kita tengok dulu ada tak soalan yang saya boleh gunakan. Okey, semua ada kat sini tapi nanti saya gunakan kemudian. Okey. So, mewakilkan dalam gambar rajah van. Macam mana kita nak wakilkan dia dalam gambar rajah van? Okey, ni dia bagi contoh kat sini. Maksudnya semua Amir, Azura, Laila, Sandra, Zamri, Dali, Pesan, Nayana. Lepas tu set A ialah Amir, Azura, Laila, Sandra dan Zamri. Selain daripada set A iaitu Dali, Pesan dan Yana. Kalau kau tengok Dali, Pesan dan Yana ni berada di luar, nampak? Sebab tu dia ada tanda pelengkap, ada tanda ni. Atas tu ada tanda. Nampak? Tu maksudnya pelengkap. Okey. Okey, jom tengok soalan nombor 7. Okay, yang ni senang je sebenarnya. Alright, lukis gambar rajah van untuk mewakili pelengkap set semesta M dan N. Okay. M ialah apa? Lepas tu N ialah apa? Okay. Kalau korang tengok, korang tak jelas kat situ, biasa lukis kat korang. Tengok betul-betul. Okay, jawapan saya macam tu juga. First kita buat petak dulu. Nak buat petak ke segitiga ke pun boleh. Okay, kalau macam tu saya nak pakai, tak ada bentuk lain pula. Saya pakai bentuk ni. Okay. Nampak sebagai bentuk lain Okay, ni kita panggil set semesta yang semua ni. Yang ni M. M tu adalah 11 dan 17. Letak, tengok nombor macam mana dia letak. Tengok tolong tengok. 11, 17. Titik. Okey, 11 dan 17 tu kita dah letak. Okey. Bila 11 dan 17 tu kita dah letak ni, 11 dan 17 tu kita letak. Nombor yang lain tu kita letak kat luar dia. Iaitu 12, 13, 14, 15, 16, 18 dan 19. Okey. Alright. Okey, boleh faham tak yang A tu? Boleh. Faham Okey. Sekarang tengok yang B. Boleh dia bentuk apa pun korang boleh buat. Sebenarnya korang jangan terikat dengan apa yang dekat buku. Okey, saya pakai bentuk bulat. Tapi saya buat petak kat dalam dia.
Boleh. Apa pun boleh. Alright. So ni set semesta. Tapi biasanya set semesta orang pakai peta. Okay. So untuk N ni pula, N ni dia bagi nombor ganjil. Nombor ganjil daripada 1 sampai nombor ganjil daripada 1 10 sampai 20 ialah 11, 13, 15, 17, 19. Okey, itu nombor ganjil. Okey. So bermakna nombor ganjil tu dia duduk dalam ni lah. 11, 13, 15, okey, 17 dan 19. Okey, selain daripada 11, 13, 15, 17 dan 19, kita ada nombor 12, 14, 16 dan 18. Sebab dia nak di antara 10 hingga 20. Okey. So, yang N tanda ni, mana satu kawasan yang mewakili N tanda? Ni, yang selorikkan ni. Yang diselorikkan ni diwakili oleh pelengkap N ataupun N tanda. So, biasa sebut N tanda. Ini. Samalah macam ni buat, semua setukar je bentuk dia. Tapi benda soalan yang sama. Okey, boleh faham? Boleh. Yang lain ni senyap je, Z seorang je ni, saya ajar Z seorang ke? Okey, yang lain pun okey Ada yang tak masuk lagi ni. Alright. Okey, soalan lagi. Ayo. Okay, tak apa, hari ni kita setunjuk dulu. Nanti dah habis topik ni, dah nak habis dah. Okey, wakilkan hubungan antara set Amerikot dengan menggunakan gambar Raja Van. Okey, untuk soalan A. Okey, saya pakai tanda petak lah ya, senang. Okey, petak. Okey, dalam dia saya buat bulat lah. Petak jugalah. Nak petak jugalah, biar petak semua orang Okey. So ini set semesta. Ini adalah A. Dalam A tu kita ada 3, 5 dan 9. 3, 5, 9. So, selain pada 3, 5 dan 9, kita ada 1, kita ada 7, kita ada 11. Nampak cara saya lukis tu? Okey. Jom kita buat yang B pula. Okay, kali ni saya nak pakai bentuk ni. Lepas tu saya pakai segitiga kat dalam. Dah lah bersegi-segi dalam ni. Okey. Ni yang luar set semesta. Yang dalam ni B. Okey. Integral dia adalah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19. Tetapi dia nak nombor perdana. Ingat, nombor perdana adalah nombor yang boleh dibagi dengan dirinya sendiri. Ataupun kalau sebuat, boleh dibagi dengan dua nombor sahaja. 11, 13 dan 17 dan 19. Okey, itu adalah nombor perdana. Macam mana korang nak tulis dia balik? Okey, 11, 13, 17 dan 19. So, selain daripada 11, 13, 17 dan 19,
Yang lain tu berada di luar, iaitu 12, 14, 15, 16 dan 18. Okey, boleh faham tak untuk nombor 1? Boleh faham tak Boleh. untuk nombor 1? Okey, jom tengok nombor 2. Okey, nombor 2 kita buat dulu set semesta dia dulu. Iaitu nombor gandaan 3 yang kurang daripada 30. Gandaan 3 maksudnya CP3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Yang kurang daripada 30. So 30 tak payah. Lepas tu P adalah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 6. Nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 6. Maksudnya 6, 12, 18 dengan 24. Okey. So, pelengkap untuk P selain daripada P yang di atas tu, korang senaraikan balik, korang dapat 3. Okay, 6 tolak, 12 tolak, 18 tolak, 24 tolak. So, kita ada 3, 9, 15, 21 dan 27. Macam mana korang buat lukisan? Okay, tengok. Okay. Yang luar tu mewakili set semesta. Yang dalam ni mewakili P. Okay, bermakna P ni ialah 6, 12, 18 dan 24. Yang di luar ni ialah 3, 9, 15, 21 dan 27. Dia suruh lorekkan pelengkap. Kalau dia suruh lorekkan pelengkap, macam ni. Lorekkan. Okey. Ni. Ini pelengkap. Yang suruh lorekkan warna purple tu. Okey. Boleh faham tak? Boleh. Yang lain ni senyap je ni. Saya harap korang faham. Okey, B. Huruf dalam perkataan pengelasan. Konsonan. Okey, konsonan dia ialah P, N, G, L, S, N. N tak payah N satu je, tak payah ulang 2 kali N. So selain daripada huruf di atas tu, P kita ada E. Lepas tu kita ada A. 2 saja. Ingat walaupun E dengan A tu ada 2, kita hanya sebut sekali sahaja kalau dalam set. Kita tak boleh ulang 2 kali. Okey, jangan ulang 2 kali. Okey. So ni set semesta, ini Q. So Q tu diwakili oleh P, diwakili oleh N iaitu huruf konsonan, diwakili oleh G, diwakili oleh L dan diwakili oleh S. So selain daripada tu kita ada huruf E dan huruf A. Kalau dia suruh lorekkan, kita lorekkan kawasan di luar. Itu kita panggil pelengkap ataupun tak nak Q. Okey. Habis dah maksud pelengkap. Jom kita tengok apa itu subset. Okey.
Okay, hasil dari aktiviti di atas didapati bahawa setiap unsur dalam B ialah unsur bagi set A, set B disebut sebagai subset. Kalau unsur tu berada dalam unsur yang dalam set yang satu lagi, kita panggil dia subset. Cuba tengok betul-betul. Okay, kita nak faham apa itu subset. Okay, 2, 4 dan 6. Ada 2, ada 4, ada 6. Bermaksud dia subset. Tanda ni mewakili subset. Maksudnya A ni berada di dalam B. Okey, boleh faham tak maksud ayat tu? A berada di dalam B. Okey, boleh faham ayat tadi tu? Boleh. Alright. Ingat penting korang akan belajar ni sampai form 5. Okey. A ialah nombor perdana yang kurang daripada 20. Nombor perdana 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17 dan 19. Okey. B pula adalah nombor ganjil yang kurang daripada 20. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Okey, soalan se. Boleh ke A berada di dalam B? Boleh ke A berada di dalam B? Ataupun B berada di dalam A? Boleh ke tidak? Tak. Tak boleh. Apa yang kurang kat situ? Nombor 1. Nombor 1 dengan nombor 2 ni ada kekurangannya di situ. Jadi kita akan pakai tanda ni. Bukan subset kepada B. Boleh juga korang buat B. Bukan subset kepada A. Okey. Maksudnya tidak boleh di antara satu sama lain. Okey, jom tengok soalan C. Okey, A itu adalah sopan. B itu ada sopan dalam perkataan kesopanan. Bermaksud A adalah subset bagi B ataupun A itu berada di dalam B. Okey, boleh faham tak maksud subset berada di dalam? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Right, let's go. Okey, yang ni menarik. Sampai form 5 pun budak-budak confused. Bila dia suruh senaraikan, confused. Okey. Kalau dia suruh senaraikan, ini mula-mula yang korang kena tulis. Biasa. Lepas tu 3, lepas tu 4, lepas tu 2, 3, 4. Macam tu. Ni kan A, B, C. Okay, A, B, C. Lepas tu kena buat gabungan. A, B, A, C. Dah. Lepas tu BA tak boleh lah. Korang tak boleh buat BA. Kenapa BA tak boleh? Sebab dah ada ni. Dia tak boleh. So AB, AC, BC. Yang tak ada je. Lepas tu gabungkan tiga-tiga sekali. Okey, habis dah bahagian subset. Pantas kita hari ni. Okey. Tengok, saya nak tengok jap sampai mana lagi dia akan belajar. Sepatutnya dah cukup dah tu saja tu. Dah nak habis. Kan saya kata hari ni boleh habis. Alright. Kalau dulu orang tak pakai yang ni. Orang pakai yang ni.
Tanda ni, tapi dalam dia tengah-tengah dia kosong. Jadi kalau ni kena ikut buku teks korang lah. Okey, kalau sebelum ni seajar yang tu, yang ni dah lain dah. Okey. Lengkapkan setiap yang berikut dalam simbol. Okey, nak pakai simbol apa kat sini? Okey, cuba tengok A, AU. Adakah AU berada dalam B tu? Soalan answer, adakah AU tu berada dalam A, I, O, U? Betul tak? Apa? Lag. A ni, dalam soalan A ni, adakah AU ada dalam ni? Ada. Ada. Jadi kita pakai tanda subset. Okey, gandaan bagi 4. Gandaan bagi 4. Gandaan bagi 4 banyak tu, dia nak sampai mana? Kan? Banyak ni. 4, 8, 12, 16, 20. Okey. Integer positif yang boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey. Maksudnya kalau integer positif yang boleh dibagi tepat dengan 2, adakah 4, 8, 12, 16 dan 20 ni boleh dibagi tepat dengan 2? Adakah semua nombor dalam sifir 4 boleh dibahagi tepat dengan 2? Ya. Ya, boleh. Adakah sifir 4 boleh dibahagi tepat dengan 2? Ya. Ya. Boleh. Okey, soalan C. Nombor ganjil yang kurang daripada 50. Alamak, nak senaraikan besarnya nombornya. Nombor ganjil yang kurang daripada 50. Gandaan bagi 5 yang kurang daripada 50. Okey. Adakah semua nombor dalam sifir 5 adalah nombor ganjil? Tak. Tak kan? Sebab 10 bukan nombor ganjil. 20 bukan nombor ganjil. Betul tak? 30 bukan nombor ganjil. Tapi dia sifir 5. Betul tak? Betul. Jadi dia bukan subset. Okey, P. Sisi 4. Adakah sisi 4 ni berada dalam Q? Adakah sisi 4 ni berada dalam ni? Ya. Cuba tengok betul-betul. Ada ke perkataan sisi 4 ni? Oh, tak ada. Tak ada. Bermaksud dia bukan subset. Okey, kalau disuruh senaraikan subset, cuba tengok macam mana sebuat. Mula-mula kita buat tanda ni. Okey. Lepas tu P. Lepas tu Q. Lepas tu PQ. Okey. Seterusnya, nombor perdana yang kurang daripada 10. Kita ada 2. Kita ada 3. Kita ada 5. Dan kita ada 7. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Okey. Macam mana korang buat jawapan macam ni? Okey. Lepas tu 2. Okey, lepas tu 2, lepas tu 3. Lepas tu 5. Lepas tu 7. Okey. Lepas tu 2, 3. Lepas tu 2, 5. Lepas tu 2, 7. Lepas tu 3, 5.
Okey, lepas tu 37. Lepas tu 57. Ui, banyak lagi ni. Bila nak habis ni? Okey, lepas tu 235. Okey. Lepas tu 237. Oh, banyaklah. Okey, banyak, dia banyak. Okey. Saya tak sangka pula dia bagi 4. Okey. Alright. Okey, habis. So, macam mana pula diwakili oleh gambar rajah Venn? Senang sahaja, yang berada di dalam ni, okay, nampak tu, B adalah subset kepada A. Bermaksud B itu berada kat dalam. A itu dekat luar. Itu saja untuk korang ingat. Okay, ni samalah. Macam ni, PRS ni, dia duduk dalam. Sebab dia sikit. Yang keseluruhan ni selain daripada P, R dan S, dia berada di kawasan yang biru tu. Itu saja. Okey. Kalau dia kata nombor bulat dengan nombor perdana lagi sikit daripada nombor bulat. Jadi Q berada di dalam P. Okey. Okey. Okey, latih diri 11.2 tu. Okey, bermakna korang tengok antara A dengan B yang mana lebih besar? Okey, ni set semesta. Bukan set semesta, sorry. Tengok. Okey. Petak tu nak mewakili A ke B? A. A. Okey, yang ni B. Okey, saya tak tulislah semua tu kat dalam Okey. Okey, yang ni huruf vokal Huruf vokal ialah A, E. Okey, sorry bukan. A dengan I saja. Okey, N dia ada A dengan I saja. Okey, diamond ni, bentuk diamond ni diwakili huruf M ke N? N. N. Bermaksud yang luar adalah N. M tu mewakili yang banyak N tu, Nigeria tu mewakili yang sikit. Okey, habis. Okey. Bagaimanakah anda mewakilkan perkaitan antara set dengan gambar rajah Venn? Hubungan antara set, subset, set semesta, pelengkap yang kita dah belajar seminggu lepas dan hari ini. Bagi suatu set boleh ditunjukkan dengan jelas dengan gambar rajah Venn. Okey. So, dia akan ajar kita akan buat semua sekali. Ni dah nak penghujung lah ni. Sebab yang ni faktor bagi 10. Yang set semesta diwakili oleh nombor-nombor integer positif yang kurang daripada 10. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, faktor bagi 10 maksudnya 10 tu boleh bagi 1, boleh bagi 2, boleh bagi 5 dan dah itu saja. B ialah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 5. Okey, boleh bagi tepat dengan 5 iaitu kejap. Faktor bagi 5. Oi, silap. Kenapa ada 2?
Betul lah. 1, 2, 5. Oh, dia termasuk 10 tertinggal 10. Termasuk 10. Sorry, jap. Saya padam balik. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, faktor bagi 10, 1, 2, 5 dan 10. Okey, manakala nombor yang boleh bagi tepat dengan 5 hanyalah 5 dan 10. Okey, yang paling kecil dia akan duduk bulatan yang paling kecil. Okey, bila 5 dengan 10 dah, yang tinggal hanyalah 1 dan 2, nampak? Okey, selain daripada nombor ni dengan nombor ni, kalau korang buang 1, korang buang 2, korang buang 5, korang buang 10. Maksudnya 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 berada kotak yang paling luar. Okey. Okey. Dah nak habis. Alright. So wakilkan hubungan antara set-set berikut dalam gambar rajah Venn. Okey, tengok betul-betul. Ada PQR. Okey, set semesta. Okey. Lepas tu P. Okey. Set semesta PQR. Macam itulah. Okey, ini set semesta. Yang paling dalam okey, kejap. F dengan G. Set semesta. Okey, lepas tu P. Okey, ni P Okey, A, B, C, D. B pula, Q berada dalam P. Oh, alright. Okey, menarik. Soalan ni menarik. Letak macam tu, lepas tu bulat. Lepas tu kat luar ni pun ada satu. Okey. Ni Q. Ada B sahaja. Ni P. Ada A, B, C, D. Lepas tu F dengan G kat sini. Okey. F dengan G kat sini dia mewakili R. Okay, kita dah ambil A, kita ambil B, C, D. Dah. Lepas tu B dah. Lepas tu F dengan G dah. So yang tinggal E dengan H. So E ni H. Okey, itulah contoh lukisan dia. Alright, habis dah bab set. Alright, okay. So next 2 weeks nanti habis dah ke? Oh, habis terus ke? Kita ada bab terakhir ke ada satu bab lagi? Ada 2 bab lagi. Okay, so apa yang sendak korang buat? Okay, sebelum kelas minggu depan, sebagi masa seminggu, sendak korang buat ni yang sekertas yang sebagi ni, saya dah bagi dalam grup. Buat sebab dia mewakili apa yang kita dah belajar tadi. Buat sebagai latihan. Okay. Yang soalan ayat tak payah buat. Apa? Hantar. Macam payah je nak hantar.
Buat je lah dalam buku tulis, nanti next class kita bincang. Next Isnin tu kita bincang. Okay? Tak payahlah hantar nanti. Okay. Takut nanti jadi besar pula dia punya file. Tapi janganlah tak muat, jangan tak buat kan. Itu amanah kalau saya tak nampak, Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Buat semua. Buatlah semua sebagai latihan. Tak, yang buku surat terakhir tu tak payah buat. 9 dan 10 tu tak payah. Okay. Sebab 9 dan 10 tu soal ayat tak payah. Sekejap. Ni 9. Soal ayat kan, tak apa. 10 ni pun tak payah. Sampai 8 je. Sebagai latihan yang apa yang saya dah ajar tadilah. Okey, saya faham. Sekarang ni semua sibuk nak kejar, siapkan kerja sekolah kan. Nanti tiba-tiba nak sekolah kan. Okey, jadi tak apa, sebab tu saya tak suruh korang hantar, tapi buatlah sikit latihan yang saya bagi, buatlah sikit latihan teacher bagi supaya korang ni tak ketinggalan, faham apa yang saya dah ajar. Sebab nanti korang pergi sekolah pun korang akan gila-gila, ada yang duduk rumah, ada yang kena pergi sekolah kan. Cuma saya tak tahu, tak pasti macam Amir Imran macam mana, saya tak pasti lagi. Amir macam mana nanti sekolah awak